Yang Berhormat Pasir Putih juga 20 minit, disusuli pula dengan Yang Berhormat dari Sungai Petani. Ya. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Sepang. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, sebelum saya mulakan, saya ingin beritahu bahawa saya tak memberi ruang untuk celah kecuali 2 orang je. Yang sebelah sana saya beri kira batangan, sebab tadi dia beri saya. Yang di sini mungkin saya benarkan YB Shah Alam saja. Silakan. Okey. So yang lain minta maaf sebab 20 minit. Silakan. Okey. Tuan Speaker, izinkan saya memulakan perbahasan saya pada petang ini dengan membaca 2 hadis. Pertamanya hadis yang berbunyi inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Setiap agama ini ada satu, dengan izin, karakter trait dia, ada satu akhlak dia, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Dan dalam hadis 40 yang hadis sebenarnya riwayat Bukhari, hadis ini dalam Imam Nawawi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sekiranya kita tak tahu malu, kita buatlah apa yang kita suka. Jadi saya mulakan berdasarkan 2 hadis ini. Saya telah membaca dan telah meneliti ucapan titah yang mulia tuanku, dan saya bersetuju bahawa kita semua seharusnya tanpa mengira blok memang berterima kasih kepada kita punya frontliners, dengan izin Barisan Hadapan. Dan di sini saya ingin mencadangkan Tuan Speaker, kalau boleh kita mungkin dah sampai masanya kita mungkin mengabadikan pengorbanan mereka ini dengan satu pengabdian yang mungkin kekal. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan boleh memikirkan sama ada kita nak meletakkan satu tarikh hari khas. Kalau kita ada hari wanita, hari ibu, hari bapa, kita mungkin adakan satu hari frontliners. Saya ingin mencadangkan. Ataupun kita meletakkan satu apa-apalah, sama ada dataran ke apa, kita namakan dataran frontliners ke, untuk kita menghargai pengorbanan mereka. Sebab isu COVID ni mungkin tak pernah berlaku sebelum ini, jadi kita telah lihat bagaimana mereka mengorbankan nyawa dan juga segala-galanya lah untuk keselamatan kita semua. Jadi saya ingin meminta supaya kerajaan memandang serius terhadap cadangan ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin menyentuh juga tentang titah diraja mengenai pembentukan kerajaan. Saya ingin tegaskan di sini bahawa pada dasarnya kami di sini tidak ada masalah untuk dijatuhkan. Sebenarnya kita pun dah biasa di pembangkang sebelum ini. Cumanya ada beza. Dulu masa kami di pembangkang, kita biasa berhadapan dengan pilihan raya dan kita biasa kalah dengan kerajaan Barisan Nasional. Dan kita juga mengadakan protes dan kita memfailkan petisi pilihan raya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kita menerima bahawa kerajaan itu adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Walaupun kita mungkin ada tak setuju dengan, tapi kita menerima. Tetapi untuk kali ini, saya terpaksa minta maaf kepada rakan-rakan kerajaan di sebelah sana, kerajaan pintu belakang ataupun kerajaan tembok atap. Mana ada pintu belakang lah? Pintu istana. Tak apalah, itu you punya nama. Saya punya jenama adalah kerajaan pintu belakang atau kerajaan tembok atap. Kita berbeza pendapat lah, tak ada masalah lah. Sebab kerajaan tembok atap ni bukan saya bagi nama, itu YB Marang yang bagi nama. Kerajaan pintu belakang ini, saya pernah dengar daripada YB Rembau pernah menyatakan pintu belakang. Bukan saya cakap. Shah Alam bangun tu. Pakatlah, pakat tu. Sabar dulu. Jadi, sabar, saya bagi akan Shah Alam. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Speaker. Dia mana-mana kerajaan pun dia kena pergi ke istana. Yang masuk pintu belakang kena pergi istana, yang tembok atap kena pergi istana, yang masuk pintu depan pun kena pergi istana. Hakikat pergi istana tak menafikan bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan pintu belakang yang dibentuk bukan kerana Perdana Menteri letak jawatan. Perdana Menteri letak jawatan ni perkara biasa. Tun Mahathir pernah letak jawatan dulu, serah pada Daulah Badawi. Daulah Badawi letak jawatan, serah pada Najib. Perkara biasa. Tak jatuhnya kerajaan, patut letak jawatan serah pada Shah Alam patut. Tak jatuhnya kerajaan bila Perdana Menteri letak jawatan.
jatuhnya kerajaan bila ada yang lompat, ada yang khianat, menjadikan hilangnya majoriti. PAN tak loncat Maka terpaksa Pas dengan PAN tak lompat ke? Salah pun lompat. Terpaksalah Salam sepang kerajaan lompat semua. baru ditubuh. Apa pandangan Yang berhormat. PAN lompat jauh. Saya bersetuju kepada Spam. saya bersetuju dengan Kerajaan apa dikatakan oleh PH sahabat. tumbang bukan kerana tuan speaker saya tak izinkan. Setuju sebab koroni. Sebab koroni setujulah. Saya telah mengatakan apa dikatakan oleh Shah Alam. Saya ingin mengatakan bahawa kerajaan yang ada sekarang ialah kerajaan tepuk atap yang sebenarnya Dia bukan kerajaan bagi tepuk saya atap. tidak Kamu yang tidak tepuk- mendapat kamu mana yang rakyat tepuk lubang dan dalam bahasa yang lebih Terima kasih. tepat lagi lah kerajaan pengkhianat. bukan kerajaan yang ini. Terusnya saya ingin menyatakan ditepuk. bahawa Tapi kita PH kena berlaku Berharap. adil kepada Yang Terima kasih. Berhormat Langkawi. Yang Berhormat Langkawi, ramai saya tahu di belah sana mengatakan bahawa sebab segala ini kerana letak jawatan. Tadi YB Shah Alam telah menerangkan. Tapi saya nak tambah sikit. Sebenarnya apa dilakukan oleh Yang Berhormat Langkawi itu, kalau kita melihat daripada sudut demokrasi yang maju, dia adalah satu tindakan yang bermaruah. Sebab dia merasakan bahawa dia tidak lagi mendapat majoriti. Dia terpaksa letak jawatan. Itu bagi saya tindakan yang bermaruah. Hanya orang yang bermaruah yang boleh faham. Kalau tak bermaruah tak faham. Apa perlu interim? Okey. Jadi saya merasakan bahawa kita sebenarnya kena berlaku jujurlah. Saya merasa kesal apabila Yang Berhormat Langkawi berucap, we may disagree with him. Minta maaf. Kita boleh tak setuju dengan beliau, tapi kita tidak boleh menolak hakikat beliau adalah negarawan yang patut dihormati. Sepang boleh mohon Jadi saya mencelah. saya hanya benarkan kena batangan je kalau bina batangan. Ni Yang lain jelebu, tak benarkan. Sepang. Jelebu tak ada standard, minta maaf, turun. Terima Saya kasih, benarkan kena Sepang. batangan je. Duduk, saya tak benarkan. Terima kasih Sepang. Jangan atas kesombongan yang jangan teramat. sombonglah sepang. Tak Sepang apalah, ni tak tak buat. habis lagi. Boleh cakap apa je apa. YB Tapi saya tak jelebu, benarkan. ya. Saya benarkan kena batangan je. Kalau nak tanya melalui kena Pasal batangan. tu Sepang standard pasal tu. Pohon duduk YB. Tadi kita juga mendengar ucapan pintu istana tadi, saya nak tambah sikit lagi. Dan semalam saya dengar Pontian kata kita juga dapat mandat rakyat. Sebenarnya Pontian saya nak beritahu, memang you all dapat mandat rakyat, tapi mandat rakyat sebagai pembangkang bukan sebagai kerajaan. Kena sedar dirilah. Rakyat kawasan saya memilih kita untuk jadi kerajaan. Itu mandat yang diberi oleh Tapi kalah, rakyat kawasan tak saya. dapat. Nak macam mana? Alah, Sekarang dah apabila Okey lah, okey, diatur tak apa. balik Okey. jadi kerajaan. Tuan-tuan speaker saya tak izinkan. Mana Betul, ada Pontian. rakyat mengundi? Jangan layan lah, dia dah meroyan. Ni bagilah. Dia Mana merayan ada tu. rakyat mengundi untuk jadi pembangkang? Cakap orang kalau minta Sepang dah orang makan boleh ubat bagi. belum? Tak apalah, tak Bagilah apalah. laluan. Dengar lah. Kalau cakap seorang-seorang boleh lah. Pohon duduk. No, saya bukan takut dengan debat ni. Saya paling suka berdebat. Tapi masa 20 minit ni. Jelebu, kalau betul nak debat, saya cadangkan minta kita berdebat berdua di dalam RTM. Minta. Boleh. Saya Boleh. boleh saja. Ni berdebat sini dulu. Sini tak Bagilah boleh 20 saya. minit. ATM tu Allah, kemudian tak faham bagi lah. saya dulu. YB Alah, jelebu. duduk lah. Bagilah saya minta sekejap je. Buang Kalau jelebu. Sepang minta kat jelebu, saya bagi bila-bila masa. Sekarang YB bagilah jelebu, saya pohon dulu. duduk. Saya takkan kacau kalau you ucap. YB Sepang. Sini kita pun tak boleh teruskan macam mana dengan, nak kata. terusnya saya ingin Malam ni pun nyatakan- boleh, tak ada masalah. Tuan speaker, turunnya saya ingin menyatakan bahawa saya juga merasakan bahawa semalam dikatakan bahawa kerajaan bertindak, kata YB daripada Tanjung Karang bahawa kerajaan ni begitu cemerlang dalam menangani isu COVID. Saya ingin menyatakan bahawa kita harus jujur, sebenarnya bukan kerajaan, Ketua Pengarah Kesihatan dan timnya yang telah berjaya meletakkan Malaysia ini dihormati kerana menangani isu COVID. Kalau kita tengok perangai menteri-menteri dari segi isu COVID ini, minta maaf lah, kita rasa malu sangat. Kita jadi laughing stock dengan Izing. Duduk yang pun iktiraf, kita terbaik. Tak baca ke? Itu dunia iktiraf kerana ada Ketua Pengarah Kesihatan. Kalau ada Menteri Kesihatan pasal air suam, siapa nak hormat? Doraemon siapa nak hormat? Come on lah, this one is a fact lah. Jangan. Yang Berhormat Sepang pernah menganggap dirinya Tuhan. Sebab ini soalan lagi. Kalau saya jadi Tuan Tuhan, speaker, saya tak jadikan Tuan speaker, kamu. Tuan speaker, saya YB. minta supaya padamkan, jangan benarkan Silakan. Arau bercakap. Semalam dia dah mengarut pun, hari ini tak payah mengarut lagi lah. Semalam saya bercakap, Yang Berhormat ganggu saya. Saya Saya tak ada langsung. Tuhan. Ini pembohong ni. Saya tak ada langsung ganggu. Saya tak even ask you. Perkataan pembohong unparliamentary. Tarik nampak? balik. Tak, saya nak katakan tuduhan kamu tak betul. Tak Ya. betul tu bohong lah.
Jadi saya nak teruskan. Yang Muhammad bangun. Tak apalah. Ya. Terau, harau tak payah kacau lah. Yang Muhammad nak nafikan Muhammad pernah mengaku Tuan jadi Speaker, Tuhan. saya nak mengatakan bahawa cara kita menangani isu COVID ini, kadang-kadang kita melihat rakyat tidak puas Sepang, hati. saya minta sebagai sekali lagi, contoh, Sepang. sebagai contoh, saya bagi Sepang. contoh, Timbalan Menteri Kesihatan, beliau berkata kita naklah social distancing dan sebagainya dengan izin, tapi beliau juga yang terlibat sampai didakwa di mahkamah. Jadi macam mana seorang Timbalan Menteri Kesihatan bercakap Sepang, tentang tak bagi supaya dekat kita ada jelbu, bagi dekat penjarakan macam. sosial, tapi dia didakwa di Sepang, mahkamah. Sepatutnya bagi dia dekat letak jelbu, jawatan bagi dekat kerana dia macam. tidak menunjukkan contoh yang baik. Kalau Sepang wakil Jadi rakyat saya ada kelas, nak mengatakan bagi bahawa dah saya pencerahan. nak mengatakan Tuan Tolong Speaker tolong minta- duduk. Peraturan mesyuarat. Tolong duduk. Ya, YB Baling. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Saya nak Peraturan apa tu? 36. Dua iaitu bila anda dia gelar menteri kami Doraemon. Ini satu perkara yang tak baik. Dia kata dia tak boleh Tak perform boleh layan macam lagi. Doraemon. Jadi Itu ini bukan satu peraturan kesalahan. mesyuarat lah. Saya minta Sepang tarik balik sebab kita tak nak dah. saya Sebab nak saya tarik balik, sebutkan saya nak tarik ni, balik. sebab saya sebutkan ni 36. Datuk Speaker. Sepang tarik balik. Saya bacakan. Tarik balik, tarik balik. 34 adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan, biadab atau membuat pernyataan yang seksis. Ini kurang sopan. Saya nak balik-balik pada Datuk Speaker, arah saya tarik hari pertama. Walau saya tak salah, saya hormat, saya tarik. Saya minta Sepang tarik balik. Tuan Speaker, Dia ni sebut ambilkan tak masa bagus. saya je. Tarik balik, tarik balik. Alright. Tarik balik. Tuan Speaker, Baik. Tuan Speaker, both of us, Ah, kita ni lawyer, kita tahu. YB Sepang, Tuan boleh, Speaker, boleh kita tetap- bolehkah kita setujui Tak tahu, tak bahawa tahu. kita jangan guna perkataan-perkataan Tak, Tuan seperti Speaker, itulah, saya hanya ya? mengatakan Doraemon ni berdasarkan apa yang dinyatakan. Tak cukup. Balik, tarik balik. Cukup dengan itu Ini Tuan kita Speaker. politik. Tolong, Tarik tolong. balik. Tuan tarik balik. Tuan Speaker, both of Saya us rasa are lawyer. perkataan Doraemon dan sebagainya Tuan itu Speaker, tak- Dia Doraemon. kata Doraemon ni dia ada satu Speaker, pandang dia yang tak berkait ada macam judicial Speaker. notice. itu menggunakan Itu pasal dia merupakan- sendiri ni, Tuan Speaker, dia sendiri macam Nabita tau. Tolong duduk. Tolong duduk. Ni macam Nabita tau. Okeylah, Wabi Jelbu dan Wabi Macam tolong duduk. Macam Nabita, macam Giant tau. Sila duduk, sila duduk. Dia sendiri tu. Dewan tu, dia Sila tak ada duduk. kacau ni, Tuan Speaker. Saya sedang buat keputusan. Itulah Nabita daripada Sepang tau. Saya sedang buat keputusan. Okey. Saya rasa Tuan Speaker, perkataan Doraemon tu- saya menghormati, tapi saya kata Tuan Speaker, saya bukan tuduh, saya nak katakan apa yang dinyatakan, benda ni jadi... Tarik, tolong Tuan tarik Speaker balik pun tahu. lah. Tarik je lah. Apa benda Tarik balik, apa tarik. benda ayat Tolong dah. tarik balik. Ya. Mana ada Saya standard kata macam baik, Tuan ni? Speaker. Kenapa Kerana itu menyentuh karakter. Low class lah. Tuan Speaker, saya bukan tuduh, saya kata apa yang dinyatakan dalam media. Sepang ni selalu menghina orang tahu dalam dewan. Ini perangai tak Sombong. baik daripada sombong. Saya dah buat ruling. Bongkak tau. aku jadi Oh, ya. wakil. Saya dah buat ruling. Saya dah buat ruling. Ubahlah perangai Boleh Sepang. tarik balik? Dah lah. Tuan Speaker, saya boleh tarik balik, tapi kasih. saya nak beritahu Tuan Speaker bahawa apa yang nyatakan tu semua orang dah baca dah. Tak apa. Okey, okey. Tarik Tarik je balik, lah. tarik Tuan balik. Speaker, saya minta jangan kacau lagi. Ya, ya. Apa Okey. benda Pohon tarik tarik balik. je. Terima kasih. Kalau sopan kita tak kacau. Okey, dah tarik balik. Dah tarik balik. lah. Dah dia tarik balik. Dah tarik Sebenarnya balik. mereka takut bila saya bercakap. Tolong, tolong. Apa ada takut? Alah, takut. Alah, kalau standard Sepang jauh lagi lah dengan takut. Tuan Speaker, terusnya Tuan Speaker. Jangan perasan lah Sepang. Tuan Speaker, kita Jangan bukan- perasan. Tolong duduk. Wabi Sepang, sila sambung 6 minit 43 saat je lagi. Terima kasih. Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya ingin menyatakan bahawa beberapa perkara yang dalam khususnya dari segi kes-kes yang melibatkan kes-kes tertentu, rakyat melihat ada wujudnya diskriminasi. Sebagai contoh yang berhormat Speaker, kita melihat bagaimana ada rakyat yang dituduh mencuri petai dan dikenakan hukuman 15 bulan. Tapi dalam masa yang sama kita juga melihat ada seorang ahli politik yang dituduh dengan 46 pertuduhan jenayah telah dibebaskan terus. Not even DNA, Tuan Speaker. Point of order, Speaker. Saya nak bagi tahu, semalam Speaker dah buat ruling. Kes-kes dalam mahkamah jangan sebut. Sepang itu pun tak tahu, Speaker. Kata Ini lawyer. kes dah habis lah. Apa sekarang lah? Okey. Apa Speaker dah sekarang, habis ini. Speaker? Kes Ini is over. Maaf. Sila duduk. Saya buat ruling. Dua perkara itu telah selesai di mahkamah. Saya rasa tidak ada rayuan, maka tidak sub judice. Ini apabila ada speaker pandai senang. Silakan. Malam tak sokong. Jadi speaker Hari tu kata speaker tak standard. Hari ni puji pula. Maaf. Speaker sekarang pandai yang Bagus, Speaker. Bagus. Tak. Bekas 56. Okey, tolong duduk. 5 minit 20 saat je lagi. Jadi ini Silakan. bermakna
speaker sekarang lebih bagus daripada yang dulu, tetapi kenapa yang berhormat menentang pelantikan Hari speaker ini sokong speaker semalam. Maaf. YB Sepang, silakan. Saya harap lepas ni jangan kacau lagi lah. Come on lah. Jangan takut lah. Kalau nak gabung, Tidak nak kacau, kita kacau. pergi RTM nanti Kita buat debate. Jangan kacau saya lah. Bagi tahu sepang hati Saya baik ni, saya tak No baik, problem. jangan kacau. Maafi muskilah. YB pun saya rasa jangan jangan Okey, Tuan jangan Speaker. provoke lah. Tuan Speaker, saya nak mengatakan bahawa apabila berlakunya diskriminasi itu, Tuan Speaker, rakyat merasakan bahawa apabila berlakunya perubahan kerajaan ini seolah-olah macam segala pendakwaan yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan dulu mungkin lepas ni satu persatu akan dibebaskan. Ni Saya rasa itu tidak berlandaskan fakta lah, itu spekulasi. itu yang saya rasa rakyat mungkin merasakan. Saya tak cakap ni, saya cakap rakyat merasakan. Ya. Jadi Tuan Speaker, saya nak bertanya kepada pihak menteri yang bertanggungjawab, kenapakah dalam kes yang melibatkan bekas pemimpin daripada Sabah atau pemimpin daripada Sabah itu, kenapa dilepaskan terus, not even DNA? Sepatutnya kalau kita rasa nak lepaskan pun, kita hanya lepaskan discharge mata kettle ataupun dibebaskan tanpa dilepaskan. Jadi kita kalau Banglo dengan terowong macam mana kalau sepang? ada sekiranya Banglo dengan terowong. kalau sekiranya ada evidence baru nanti mungkin YB akan Macang, jawab. Ni double sendek ni. YB Macang, sila duduk. Tuan Speaker, saya tak benarkan, tolong minta duduk. Seterusnya Tuan Speaker, saya merasakan Yang juga Muhammad, dalam kes bagaimana yang melibat kes terowong dan dalam juga melibatkan Banglo? kes, Tuan Speaker minta arau yang kacau, Tuan Speaker. Tuan Speaker, seterusnya saya juga ingin menyatakan bahawa saya ingin quote apa yang dikatakan oleh seorang ulama. Syalam, saya boleh minta laluan Syalam. Dia mengatakan innallaha Sepang, yuqimu sorry. daulatal ana innallaha yuqimu daulatal adilah wa in kanat kafirah. Allah SWT boleh mendirikan sebuah kerajaan yang adil walaupun diperintah oleh orang bukan Islam. Wala yuqimu daulatal zalimah wa in kanat muslimah. Dan Allah tidak mendirikan sebuah kerajaan yang zalim walaupun diperintah oleh orang Islam. Jadi zalim tak zalim ataupun ada tak adil ni tak semestinya berdasarkan agama. Sebuah kerajaan yang mungkin diperintah oleh orang bukan Islam pun boleh mendatangkan keadilan. Dan sebuah kerajaan yang diperintah oleh orang Islam pun boleh melahirkan ketidakadilan seperti mana kerajaan sekarang. Jadi saya ingin menyatakan bahawa Tuan Speaker, apabila kita lihat diskriminasi antara rakyat contohnya ada seorang ibu tunggal tak dapat bayar RM1,000 langgar PKP sampai dipenjara 8 hari. Sedangkan ada seorang anak kepada bekas Timbalan Perdana Menteri dikenakan RM800 sahaja. Jadi ini orang kata diskriminasi. Sebab itu ada sebuah hadis mengatakan, hadis ini riwayat Bukhari dia kata apa, ya ayuhan nas innama ahlaka allazina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku wa idza sariqa fihim dhaif aqamu alaihi had. Anak bekas Menteri Pertahanan macam mana? Biarlah saya terjemah dulu, kamu bukan faham pun, diam. Tolong bagi jawapan sikit ya. Allah mengatakan lebay sangatlah dia tu, orang lain semua tak faham. Sesungguhnya Hafal 3 ayat tu je, itu dia ulang. mereka yang binasa sebelum kamu adalah Muhammad, kerana minta apa? penjelasan. Kerana adanya diskriminasi. Apabila seseorang yang minta penjelasan. kaya ataupun seorang yang ada pangkat melakukan jenayah, mereka itu dibiarkan. Ya, Tapi apabila seperti orang yang berlaku pada orang yang kes lemah, terowong rakyat dan biasa, juga Banglo. dikenakan hukuman. Ditarik balik, Hukuman tak had. dihukum langsung. Jadi saya mengatakan bahawa ini diskriminasi ini kerajaan mesti ambil berat. Seterusnya terakhir, oleh kerana masa nak habis, saya nak mengatakan bahawa saya minta supaya kerajaan mengambil satu inisiatif menyelesaikan masalah rakyat berkaitan tentang bil TNB yang agak tinggi. Saya telah mengambil inisiatif berjumpa dengan TNB dan saya minta mereka memberikan penjelasan dan saya telah siarkan penjelasan mereka dalam Facebook saya. Tapi saya merasakan rakyat masih lagi bertanyakan kenapakah isu bil ini masih lagi tinggi. Jadi saya harap rakyat diberikan peluang untuk ditolonglah. Jadi saya ingin quote apa dilakukan oleh kerajaan Singapura. Kerajaan Singapura untuk makluman Dewan telah pun memperuntukkan satu bajet yang agak besar untuk rakyat, di mana dalam ketika musim Covid ini saya membaca apa yang dinyatakan dalam surat khabar, mereka telah telah set aside dengan izin 72 bilion duit di Singapura yang hampir kepada 80% daripada
dia punya peruntukan sebanyak 93 bilion untuk COVID-19. Antaranya untuk menolong para pekerja terus kekal dalam pekerjaan dan juga menyokong perniagaan dan kaki tangan mereka. Jadi dalam sekarang di zaman ini, kata Tuan Speaker, mereka ada satu istilah dipanggil COVID generation ataupun lockdown generation. Jadi kita harap kerajaan dapat memperuntukkan satu jumlah yang besar untuk menolong para pekerja yang mungkin kehilangan pekerjaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat